tu dihempak di balik bominya, dia kena ributnya, dia kena gempa bominya. Ni warning saja ke cerita lama ke lah mana. Dia kata akan, maknanya cerita ni bukan cerita warning biasa. Siapa-siapa yang sebar agama, mereka ada kemungkinan kena ni. Bila kena ni kena semua. Kena semua sekali. Di mana tempat orang tu pergi mengajar tu, orang tu kena belakang. Yang mana tapi sebelum dia hancur tu, orang tu dikeluarkan dulu. Dikeluarkan orang yang tauhid tu, dikeluarkan dulu dari tempat, baru dihancurkan sehancur-hancur. Saya sendirinya syok lah. Di tsunami Aceh tu, ada orang pergi tabligh di Aceh. Pasal di Aceh tu, mereka tu memang puja kubur, tawasul dan sebagainya lah. Di setiap masjid tu ada madrasah, ada masyarakat, tetapi duk sebar perkara-perkara yang syirik pada Allah. Hari yang berlaku kejadian malam tu, ada majlis tari-menari besar-besar dan nyanyi di atas kubur, puja kubur tu orang. Esok kena. Yang paling ramai sekali kena orang Islam. Dan berlaku pula di Phuket, kawan orang Islam juga kena. Mak Saleh tu kena juga lah, sikit-sikit, tak banyak. Yang kena orang Islam. Pasal orang Islam yang buat engkar. Jadi berapa ramai ada apa Quran tu, semua sekali lenyap tak? Di Aceh. Saya sendiri, bila orang tanya saya, Ustaz macam mana orang apa Quran? Malaysia kita ni banyak kira apa Quran masuk neraka. Saya jawab dia, terang-terang. Sebab kalau tak belajar tafsir Quran, akidah tidak betul, maka mereka tu akan buat syirik pada Allah. Maka hafal Quran tu tidak boleh menghalang dia daripada dia azab neraka. Pasal ibadat tu batal. Seperti apa Abu Jahal belah tu. Batu Kaabah tu dia beli tu, kubur tu. Kan Nabi tak ingat ada cerita Nabi masa pecahnya Kaabah. Lalu Nabi akad Hajarul Aswad letak. Ya banner tu semua apa-apa musyrik belaka tu banner tu. Repair balik. Jadi Nabi yang letak Hajarul Aswad tu. Tapi yang guna duit, yang guna tu semua duit musyrik belaka tu Pak. Dan Kaabah tu kecil daripada Kaabah Nabi Ibrahim, masa zaman Nabi Ibrahim. Kerana pelacur-pelacur tak boleh nak derma. Pasal duit lacur kan. Abu Jahal tidak guna duit dia jual harga. Dia tak guna buat masjid, buat Kaabah. Tak guna, dia tahu. Dia tak tahu duit Arab, duit tembok babi dia tak guna. Guna harga betul. Ada dalam hadis. Macam kita tembok babi tu kan ada duit tu dia tak guna. Musyrik Mekah tak guna duit ada untuk buat masjid. Kita tak tahu duit mana kita guna buat masjid. Bukan? Duit yang tak keluar zakat pun kita buat masjid. Zakat pun beri pada masjid. Mana boleh zakat beri pada masjid? Masjid bukan lapik asnaf. Lapan asnaf. Al-Fuqara wal Masakin wal Musabil, anak yatim dan sebagainya kan. Orang yang tipe mana, orang yang putus bekalan, ada musafir, orang sepak agama. Masjid ada. Masjid ialah satu benda. Dia kena beri pada manusia. Masjid ni kena buat dengan sedekah. Dan duit zakat ni duit tak boleh. Awak tak tahu. Duit zakat ni duit masalah, duit ada masalah. Sebab tu nak zakat. Sebab tu dia kenakan zakat supaya harta yang ada masalah tu dia keluarkan, supaya harta dia tu halal. Harta yang balance tu halal. Tak tahu ya? Gini cerita. Tahu. Gini cerita. Sudah lah, sudah mengajar tafsir. Ginilah tak apa gini lah. Satu contohnya, satu orang jual tembikar.
dia beli tembikai dengan lori lah. Jadi orang yang jual tu dia tak gerik ke di padang tu lagi. Dia gerik dah di padang tu kan. Maka tembikai yang pecah, yang belum masak atau yang terlampau masak, yang lebam semua dibuang dah. Maka bawa naik lori. Bila naik lori, bawa turun ke tempat gerai tani, gerai yang jual tembikai ni. Masa dia lepas-lepas tu ada lebam semula kan? Ataupun miss juga. Yang kedua, masa dia balik-balik yang kedua tu ada miss juga. Yang ni yang terlalu masak, miss bubur tu. Dia dah gerik dah ni. Bukan sengaja lah. Yang mengkar, yang pecah, yang kena serangga apa tu, yang kena ulat dan sebagainya, semua digerik dah. Tetapi dalam banyak-banyak tu ada miss. Okay? Satu lagi ialah bila dia menjual, dia pun letaklah apa? Nak try kan, manis atau tidak. Maka orang yang beli tu try lah manis. Maka dia pun beli. Bila dia bawa balik, tiba-tiba separuh masak, separuh tak masak. Jadi orang pembeli kata, oh tuan kedai tipu. Betul? Tuan kedai tidak niat tipu. Dia tak tahu pun pasal benda tu di dalam tu. Dia sudah tunjuk dah. Lepas tu dia pergi peluang orang tu pilih sendiri. Ataupun buah tu tawar atau jadi itulah. Satu lagi ialah masa dia timbang tu, mata timbang tu lari. Mata timbang tu lari. Dia tahunya apabila pegawai penguasa datang cek lari dua mata besar. Dia tidak sengaja ni. Kalau sengaja memang haram. Ni yang tak sengaja. Selain daripada tu, dia beri duit balance tu. Pekerja kan. Berapa ringgit? RM7. RM7 apa? RM7 harga. Lepas tu orang tu beri duit RM50. Dia bayar, dia pulangkan balik sepatutnya RM43. Dia pulangkan balik RM33. Orang tu ambil terus masuk poket. Orang tu pun tak bilang, balik ke rumah pun dia tak bilang. Ini dipanggil tak sengaja. Tetapi harta tu sudah jadi syubhat dipanggil. Maka zakatnya ialah nak buang harta syubhat ni. Dan masjidnya tidak boleh dibuat dengan harta syubhat, tak boleh. Masjid dengan sedekah, duit sedekah. Pasal duit sedekah duit halal. Sebab zakat sudah keluar. Kerja air pula. Kerja air pula. Itu cerita lain. Itu ada 20 dirham. Itu cerita lain. Ni nak beri contoh zakat tadi. Jadi zakat yang tidak disengaja, apa hasil jualan yang tidak disengajakan, inilah dipanggil harta syubhat. Dan harta syubhat ni dikeluarkan sebagai zakat. Sebab tu zakat ni tidak boleh diguna diberi ke masjid, tak boleh. Dia tak faham ni. Dia apabila satu orang tu beri zakat kepada satu orang, orang tu nak sedekah duit zakat dia duit dia terima tu, duit dia terima tu dia automatik jadi halal. Dia tak ada masalah apa semua. Dan dia nak sedekah pada masjid tu boleh lah. Orang yang dua sedekah. Orang yang penerima zakat tu bersedekah untuk masjid, beres. Oh, tuan punya nak sedekah duit zakat untuk masjid, tak beres. Lepas tu tak cukup asnaf. Maknanya zakat yang diberi itu tak sah. Dan berapa ramai orang keluar zakat ke masjid. Sekarang pula ayah anak-anak dia duduk nyanyi di atas masjid tu pula, kutip lemah pula. Kutip lemah atas ayah anak-anak itu. Aku full ni guna duit tu buat masjid pula. Allah. Sebut bahaya.
Ha? Baik. Sambung cerita kita ni. Jangan tanya banyak-banyak ni. Tajuk lah yang tanya banyak-banyak. Saya kena hurah. Banyak kaya ke? Malah. Walaqad atau ala qaryatin. Maka dan sungguh-sungguhlah mereka melihat ala qaryatin kepada penduduk kaum di zaman-zaman tertentu. Allati umtirat mataran saw. Maka sesungguhnya orang Mekah tu dia selalu tengok atas penduduk yang telah dihujani dengan hujan batu, iaitu kaum Nabi Lut. Sebab mereka ni dia selalu pergi ke Syam niaga. Jadi kaum Nabi Lutnya di Laut Mati tu. Laut Mati itu tempat dihempak. Laut Mati itu tempat dihempak kaum Nabi Lut. Sampai sekarang ni laut tu masih 1,400 kaki masuk dalam bom. Naik itu terbalik kan. Dia terbalik itu hempak dalam bom ni. Jadi rumah apa semua mereka tu duduk di bawah. Jadi berapa tebal bom ni yang dicokir oleh Jibril itu tak tahu berapa tebal. Tapi dia tenggelam tu 1,400 kaki. Ha? 1,400 kaki daripada dasar lah. Mana daripada belakang lah. Kan dia terbalik kan gitu. Ya, bom tu gitu. Apa bom dia? Ni kampung dia duduk atas. Masa dia terbalik kan, ni 1,400 kaki. Oh. Jadi dia duduk bawah lagi. Oh, dia jet dulu lah. Oh, jet naik langit tu, naik lama. 1,400 kaki. Masa dia naik tu dihujani oleh peluru sekat, peluru pandu. Dia tulis nama siap. Nanti kita baca surah Taha. Tulis nama siap. Ni nama orang ni tembok. Tembok betul. Di tembok bertubi-tubi macam bisikan lah. Kena tembuk. Masa dia naik langit dia mati dah. Kemudian dia hempak tu. Nanti kita baca surah Taha. Taha ada juga dia. Ini bukan cerita tu, kita orang yang ada berkat, yang sembah agama ni dapat berkat, dan orang yang engkar pada ni dapat bala. Lawan pada berkat bala. Bala pada berkat ini ialah hancur kau. Semua sekali. Afalam yakunu barawnaha ayarawnaha. Apakah tidak mereka dulu itu pernah dilihat? Apakah tidak mereka dulu pernah melihat? Maknanya mereka ni selalu berulang-alik ke Syam niaga, lalu ke tepi ni. Kalau dia lawati, dia tahu. Oh tahu. Dia lalu ke kawasan Madian, kaum Nabi Syuaib dia lalu. Dia tahu ni, oh ni kaum Madian kena sini. Dia tahu tak kau? Dia pergi ke Mesir, dia tahu orang Mesir kena Firaun dan tentera tenggelam dalam laut, dia tahu. Pergi ke bawah ke Yaman tu, jumpa kaum Nabi Lut tadi. Dia alih atas dia sebelah atas kan dekat dengan Parsi. Laut Parsi tu kan. Parsi dekat tu. Kaum Nabi Hud. Kaum Nabi Syuaib ni ada dua. Satu ialah Ashabul Ra'si, iaitu di bukit-bukit pasir. Satu lagi kaum Madian dia panggil kaum Madian. Iaitu bawah pada Lebanon. Saudi, Lebanon, tengah-tengah kawasan. Madian Nabi-Nabi ni di kawasan Saudi tu ya. Sebenarnya Saudi tu ya. Nabi di kawasan tu ya lah. Jadi mereka ni tahu ni cerita ni. Dia tahu lah kau. Sebab tu Tuhan kata, afalam yakunu, apakah mereka dulu yarawnaha, tidak pernah tengok mereka. Tengok.
bal kanu la yarjuna nusyura. Bahkan mereka tu sebenarnya yang telah hancur itu tidaklah, mereka yang hancur tu, mereka dulu tidak yakin mereka tu akan hidup semula. Iaitu orang yang dihancurkan, mereka ni merasa diri mereka tak mati masa dihancur. Masa nak dihancur tu, hidup aku ni tak tahu lagi, ni adalah 50 tahun lagi. Orang yang nak mati ni dia tak sedar. Dia tak sedar bahawasanya mati dekat. Dia tak sedar. Kalau dia sedar, dia buat ibadat dah. Orang yang mati dah tidur, kau orang yang mati esok yang kau, dia tak sedar. Ini ada orang mukmin ayat ni. Ayat berikut ni ada orang mukmin. Wa idza ra'auka, dan apabila kamu tengok mereka, apabila mereka tengok kamu, ayyattakhidunaka, tidaklah mereka menjadikan kamu tu illa khuzwa, melainkan senda gurau. Dia tengok buat kita kan, pergi ke masjid saya kan. Saya kan kalau saya pergi masjid di Kelantan adalah pergi tu. Oh tak ada dah, ustaz sesak lagi dah. Sesak gitu. Saya pergi kedai-kedai kopi kan, kedai main minum kan, kita minum air kan, kita ngajar kita minum. Dia buat gini. Saya berkata pasal berdasar pada Quran. Saya tak tahu orang kata buat sungguh ke saya ni. Sehinggalah saya kata mereka tu bila saya mari, saya sekat jaga ya. Tahu sekat jaga ya. Kalau saya mari tu mereka sambil tunjuk dengan bibir. Dia berkata, ustaz awal mana dia? Mereka buat sungguh kan? Ya, memang tiap kali ustaz awal. Oh, betul. Kita cakap tu berasal pada Quran. Kita nak tahu betul berlaku sungguh ke tak? Memang berlaku sungguh. Lepas tu mereka bila saya duduk dekat kan, oh mari cakap salah. Oh tak mahu. Oh cakap tu kan lembut gigi pada lidah. Cakap oh baguslah. Sebelum pada tu dia ngejek dia tengok kita mari dia ngejek dah. Tapi bila sampai dekat tu oh dia puji kita lah. Kita pun ni. Lepas tu tak ada lama. Mudah caranya ialah biasanya 10 minit, 5 minit, 10 minit dia belah. Ahad alladhi yab'atha Allah rasulah. Ini kan dia orang yang Allah Ta'ala bangkitkan sebagai rasul. Kita sekarang ini kaum yang dikatakan nak mengajar tafsir Quran. Tengok kita tak tahu. Berbagai-bagai contoh di dalam yang mereka buat. Ini ayat Quran. Masa zaman kita ni dia dipersendakan dalam bentuk-bentuk yang berbeza-beza lah. Tapi semua sekali persendaan. Dan persendaan itu memang sakit hati. Ingkara dan hampir-hampirnya la yudilluna. Hampir-hampir mereka menyesatkan kita. Dia kata hampir-hampir dia ni Nabi ni menyesatkan kita an alihatina, daripada Tuhan-Tuhan kita, daripada puja-puja kita. Mana hampir-hampir nak masuk Islam. Bila dengar dia syarah ni, bila dengar Nabi cakap ni kan, oh betul. Tapi dia bila dia balik jumpa tu guru dia. Oh, dia berkata, dekat-dekat dah kita nak masuk Islam dah ni. Saya dah ni kau. Bila dia bercakap dengan saya tu kan, hampir-hampir dia tu besok boleh mari datang kelas malam ni. InsyaAllah. Kita kata telefon, Allah Ustaz, anak sakit lah, anak curah perlu macam-macam.
Malang. Dah, bukan cerita awak, cerita saya ni. Yang cerita yang video cerita tu lah. Dah, awak tu video. Dia tak kira siapa. Dia tak kira siapa, dia serupa ya. Serupa ya jawab. Musyrik ni serupa ya. Dia tak tahan, yang musyrik ni kawan baik kita, tak tahan. Oh, inilah. Dia katakan musyrik itu kawan baik kita, saudara mara kita, adik-beradik kita pada. Bila kita beritahu tentang benda lain, dia dengar belaka. Bila saya beritahu, gini cara nak ambil hantu raya. Rumah hantu macam ni nak buat. Oh, aku tak tahu. Bila kita kata, dengan syarat awak tahu belaka semua syirik awak pernah buat. Dia kata syirik apa? Ni. Dia gitu, dia lari ke. Ni serupa ni. Jadi kalau ustaz yang mengajar tu dia tak beri contoh dunia, akibatnya orang yang mendengar tu tak faham. Macam tadi kan? Macam tadi dia kata tadi, iaitu musyrik Mekah. Musyrik Mekah bila dia nak pergi ke mana-mana, ambil burung seekor lepas. Dia lepas burung. Jadi kalau burung tu terbang ke sebelah kanan, maka peniaga tu kalau terbang ke sebelah kiri, ada bala musibah tu jalan. Dia pun cari tu umur pula lah, nak selesai bala yang akan kena. Cakap gitu. Saya pun nanti dengar, ni sudah berkah dah ni. Macam kita nak sembelih ayam kan, atau sembelih lembu ni. Kaki tu sudah tambah dah. Semua siap dah. Pisau pun tajam dah. Jadi pisau duduk di mata, duduk di leher dah ni. Tak. Ni lah dah. Apa dia? Ni lah syiriknya. Dia tak kata hot tu. Dia berkata inilah khurafat. Khurafat tu jadi benda tu macam khurafatnya dalam bahasa Arabnya ialah ini, syirik yang berkenaan dengan benda lah. Syirik berkenaan dengan benda. Misalnya cincin, kubur, keris ke apa ke, burung lepas burung. Macam tadi lah, gambar-gambar masuk rumah, buat tu pokok tu semua tu dia panggil khurafat, iaitu syirik yang mudah difahami. Yang satu lagi ialah syirik itu ialah syirik tentang ibadat, tentang apa tu, itu payah nak faham. Ini mudah faham. Maka yang mudah faham ni dia panggil khurafat. Saya pernah tanya satu ustaz di Sungai Sipu. Masa mari sini. Saya mari sampai awal. Adalah kawan yang mengajar di Sungai Sipu. Orang tu Bali. Orang sekampung saya lah. Jadi dia ajak saya makan lah malam tu. Dia tahu saya mari kan di Sungai Sipu. Jadi waktu dia ajak saya makan tu dekat pukul 7 malam. Dekat nama maghrib lah. Nak ordernya tom jam apa semua ni. Jadi benda tu kena masak kan. Saya pun jawab kata ginilah kita buat lepas isyak, lepas isyak. Atau lepas maghrib tak apa, lepas maghrib atau lepas isyak. Bila pergi ke belakang ada surau 2 tingkat. Belakang surau. Macam surau gini kan, macam sini kan. Surau 2 tingkat gitu. Jadi masa pergi itu dengarlah orang duduk mengajar. Masa kita sampai lewat dah, jadi semaya sendirilah. Nah. Orang dengar mengajar, jadi kita dengar tu baca hadis. Saya ni jarang dengar orang mengajar ni saya. Pasal kita banyak mengajar, jadi jarang kita boleh dengar orang mengajar, jadi dengar tu cerita khurafat tu. Cerita yang sama, kita yang sama macam tak tu kita. Sudah mengajar, dia cakap khurafat-khurafat ni lah. Berbagai-bagai jenis khurafat yang dia termasuklah tenun nasib dan sebagainya lah, dengan guna mata-mata nak panah dan sebagainya. Dan hadis tu saya belajar. Tapi maknanya pisau tu tak potong leher. Bekas saja. Ha? Tak masuk go. Tak masuk go. Dia main dia lincah di depan pintu go ni.
Jadi saya sudah dia mengajar, saya tak boleh kan. Nak go lah. Sudah semain Isyak, saya terus jumpa dia, cakap sama-sama. Ustaznya ini kurang-kurang ni macam mana? Memang tak boleh buat, memang tak boleh. Saya ni musafir ni singgah sini ni. Tengah ni ustaz mengajar. Jadi saya nak tahu kalau kurang-kurang ni kita buat juga macam mana? Dia berkata dosa. Dosa macam mana? Kelas mana? Cakap bohong. Guna harap, judi, penuh nasib. Dia maksudnya. Saya bertanya lagi. Saya tanya 3 kali, dia tak jawab. Lalu saya kata, ustaz tak tahu dah apa yang ustaz mengajar ni. Saya cakap terang-terang. Dia cakap sorang-sorang kan. Ustaz tak tahu dah, tak tahu. Inilah syiriknya. Minggu depan ustaz mengajar balik, tahu ni syirik. Lepas tu saya berkata, ustaz jangan mengajar kalau tak pandai. Jangan mengajar kalau yang awak tak pandai. Awak kena belajar baru boleh mengajar orang. Dan nak mengajar kitab-kitab kecil tu, tafsir Quran kena berlapis, hadis Nabi kena berlapis, baru boleh mengajar. Baru layak orang tu mengajar. Kalau tidak layak dia mengajar. Pasal dia akan menyesatkan orang yang mendengar. Jadi tadi saya nak tanya pun, kalau tanya supaya ya. Malah. Lagi pun kita buat dah kelas ini. Satu hari benda ni insya-Allah selebar. Mungkin dia mari je dah. Nama tak tahu tapi apa pagi tadi ya. Jadi kalau kami tidak sabar, kalau kami hampir-hampir dia telah menyesatkan kami daripada pujian. Maknanya hampir-hampir dah masuk Islam. Mana gitu. Akan buat semua ni pujian-pujian ni. Laula an sabarna 'alaiha. Kalaulah kami tak sabar dengar dia kata tu, nescaya kami akan masuk Islam lah. Tu dia kata. Mana dia kira dia boleh dengar tu, dia sabar tu. Ha? Wasaufa ya'lamun. Dan kelak mereka pasti akan tahu. Hina yarawna al-'adzab, iaitu ketika mereka tengok azab api neraka. Man adallu sabila, siapa yang lebih sesat daripada jalan Allah. Punca sesat. Ayat ni dipanggil punca sesat. Sam kena tulis lah ayat dia kata tu. Ayat yang akan dibaca ni panggil tulis di nombor dia tu. Punca sesat. Ni punca duduk sini sesat. Sesat kesesatan umum seluruh dunia ni ialah ni ayat ni. Ara'aita apakah sangkaan kamu? Apakah pandangan kamu? Man ittakhadha ilahahu hawahu. Ada satu orang itu mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ini sesat di sini. Sesat di sini. Hawa nafsu dia sebagai Tuhan dia. Macam mana? Dia pergi kata kubur tu boleh. Orang yang mati dalam kubur tu boleh. Nah, kau faham ni? Iaitu nafsu dia yang kata tu bukan daripada dalil Quran ke, bukan daripada dalil hadis ke. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak berhati? Apakah firman kamu? Iaitu satu orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Afa anta takuna alaihi wakila. Dan apakah kamu akan menjadi, kamu pula, apakah kamu akan menjadi ke atas mereka itu penjaga-penjaga daripada amalan-amalan syirik mereka? Kita nak jaga mana dia buat syirik ke? Tidak, kita nak beritahu ya. Kamu nak buat ke, kamu tak nak buat ke? Itu terpilih pada kamu. Kita nak beritahu ya. Bukan kita nak jaga dia daripada masuk neraka, ataupun nak suruh dia masuk surga. Kalau kita suruh tak jadi. Pasal anugerah ni adalah Allah Ta'ala saja. Am tahsabu anna apakah kamu sangka anna aktsaruhum, bahwasanya kebanyakan mereka tu
Yasma'un. Mereka tu mendengar.